kita bersama dengan seorang pemimpin politik, ahli Parlimen Shah Alam, iaitu YB Azli Yusof. Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YB berbaju Melayu hari ini ya? Masih mood raya juga lagi ni baju Melayu. Okey, jadi soalan cupu-cumas untuk YB. Dah berapa kg naik dah ni? Raya hari-hari ni. Ada ketambahan berat badan? Sekarang Alhamdulillah boleh maintain lagi. Selepas turun banyak. Ya. Okey, jadi semoga setiap hari kita dapat makan dengan meriah kan sebelum Syawal habis nanti kan. Dan sementara kita nak berpanas-panasan dengan topik kita pada malam ini, jangan lupa kepada anda penonton di rumah untuk like, share dan subscribe Sumber Kini untuk mendapatkan info-info yang menarik dan berita-berita terkini. Jadi dalam sembang-sembang politik, saya nak ajak borak sikit lah dengan Prof kita, panel-panel kita hari ni kan. Jadi sedang kita di tengah mood raya ni tiba-tiba kan Prof. Jadi sebagai seorang penganalisis politik, apa pandangan Prof bila tiba-tiba adanya langkah Sheraton lah, langkah Mary Brown lah. Apa pandangan Prof terlebih dahulu? Silakan. Ya, Haila dan Assalamualaikum semua kepada YB, tetamu seorang lagi. Bila Haila mengatakan dalam tiba-tiba timbulnya langkah Sheraton 2.0 itu, Haila sebenarnya langkah untuk menukar kerajaan ini bermula daripada hari pertama. Tak sampai 24 jam, Datuk Seri Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10, dah mula desas-desus bahawa Datuk Seri Anwar tidak mempunyai majoriti dan dikatakan akan menjadi Perdana Menteri yang paling terpendek sekali. Jadi sebenarnya langkah untuk menukar kerajaan ini adalah modus operandi daripada hari pertama lagi pihak bangkang untuk dikatakan menjual bahawa mereka dikatakan mempunyai harapan untuk membentuk kerajaan. Lazimnya kalau kita lihat Haila, kalau dah cukup 126 ke 116-nya, sebenarnya tidak perlu dihebohkan, kerana kalau dihebohkan kita agak siapa yang 126 itu, dan bila dah tahu siapa 126 itu, setiap ada counter offer daripada pihak kerajaan. Jadi dalam hal ni kalau nak ditajuk ini Haila dan juga YB, bahawa ini mungkin hanya perang saraf, gerak saraf pada pihak pembangkang. Haila. Okey, jadi macam mana pula dengan pandangan YB sendiri sebagai seorang ahli politik dengan tiba-tiba langkah Sheraton 2.0, padahal kita dah nampak pun langkah Sheraton yang pertama dan masih lagi tak berputus asa. Silakan YB. Ya, terima kasih Haila dan juga Prof. Terima kasih kerana jemput saya dalam forum pada malam ini. Saya sangat bersetujulah dengan pandangan Prof itu. Kalau langkah untuk nak menukar kerajaan ini diusahakan dianya terlebih mudah untuk dilakukan pada awal dulu lagi, ya. Ketika itu kerajaan masih dalam pembentukan, pada masa itu lebih mudah untuk nak menarik sokongan daripada mana-mana ahli parlimen. Tapi ketika mana semua gabungan dalam kerajaan perpaduan ini telah pun menyatakan pendirian masing-masing, baik dari Barisan Nasional, GPS ataupun GRS, yang telah bersetuju untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Jadi keadaan itu pada saya menjadi lebih sukar bagi pihak pembangkang untuk nak merencana apa juga gabungan ataupun pembentukan yang membolehkan mereka menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang ini dan membentuk kerajaan yang baru. Tambahan pula kenyataan dan juga pendirian yang dilakukan oleh pimpinan dalam gabungan kerajaan perpaduan ini yang memberikan sokongan yang padu, ya, kepada pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dengan matlamat untuk mewujudkan kestabilan politik dalam negara, nak pulihkan ekonomi, nak pupuk balik semangat kesatuan dalam negara kita ini. Jadi
itu pada saya menjadikan rancangan mereka itu menjadi lebih sukar ya, dalam keadaan sekarang ini. Okey, baiklah. Kalau kita melihatlah langkah Sheraton ni, okey, sekarang ni baru ni kita dapat tengok adanya wujudnya perjumpaan antara pemimpin PAS dan Tun Dr. Mahathir dalam proklamasi orang Melayu. Jadi antara kedua ni, proklamasi orang Melayu dan langkah Sheraton ni agak-agak confirm ke akan ada sesuatu yang akan berlaku sebelum PRN nanti? Silakan Prof terlebih dahulu. Pertama mengenai dengan perjumpaan antara Presiden PAS dan Tun Dr. Mahathir. Dan kita tahu bahawa Tun Dr. Mahathir walaupun dalam pejuang dah keluar sekarang dalam putera, tidak dapat memberi apa-apa dari segi jumlah kerusi. Tapi mungkin Presiden PAS lihat faktor tarikan Melayu telah penting. Berjayanya PAS pada PRU 15 kerana apa dikatakan gelombang hijau, iaitu penghijrahan pengundi-pengundi Melayu yang selama ini menyokong UMNO terutama sekali berhijrah kepada PAS dan juga Bersatu. Jadi saya melihat strategi Presiden PAS ini adalah untuk menarik pengundi-pengundi Melayu, terutama kali menjelang pilihan raya negeri. Jadi kalau kita gabungkan ya dengan YB, faktor Presiden PAS bersama dengan Tun Dr. Mahathir, Perang Saraf Gerak Saf, Nombor 116 sebenarnya bukan sangat kepada senario politik nasional, iaitu untuk penubuhan kerajaan. Tidak sangat. Ianya jelas menuju sasaran adalah pilihan raya negeri. Itu yang dilihat lebih penting. Jadi sebab itu persepsi cuba digambarkan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar ini tidak stabil. Maksudnya Barisan Nasional boleh keluar, GPS boleh tarik balik sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Itu yang cuba digambarkan kerana penting dalam pilihan raya untuk menawan Perikatan Nasional untuk tawan katakan Negeri Sembilan Selangor, mereka memerlukan undi Melayu. Dan ini yang dikatakan perang saraf gerak saraf mereka. Sarannya adalah bukan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan, tetapi lebih jurus untuk menarik pengundi Melayu menjelang pilihan raya negeri nanti. Haila. Okey, jadi bagaimana pula dengan pandangan YB berkaitan hal ini? Silakan YB. Ya memang jelas apa yang cuba dilakukan oleh pihak PAS ini adalah lebih untuk memberikan kelebihan kepada mereka. Cuma yang agak peliknya bila mereka berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir itu mereka pergi bersendirian, mereka tidak pergi bersama dengan Bersatu. Kenapa? Sebabnya kita pun tak tahu, tapi dari segi latar belakangnya kita pun sudah tahu kenapa Bersatu tidak bersama dengan Tun dan Tun pun tidak bersama dengan Bersatu kerana tidak ada persepahaman di antara mereka. Tetapi PAS dia lebih mengorak langkah untuk mewujudkan ataupun nak mengekalkan gelombang yang telah pun mereka bina pada PRU yang ke-15 dulu, dan dia nak kekalkan untuk PRN 6 buah negeri ini. Jadi ini yang mereka sedang lakukan, dan saya memang sangat bersetuju dengan pendapat Prof itu, iaitu bukanlah untuk menukar kerajaan itu, tetapi lebih untuk meraih sokongan daripada golongan orang Melayu dan mengekalkan sokongan itu yang lebih penting. Kerana pada PRU yang ke-15 dulu kita lihat, pada saya sokongan orang Melayu pada kita itu adalah lebih bersifat sentimen. Sentimen disebabkan oleh propaganda Melayu terancam ataupun Islam terancam, Melayu terpinggir, yang dijadikan sebagai bahan kempen pada PRU yang ke-5 dulu. Kali ini mereka tidak boleh menggunakan isu itu lagi kerana kita lihat apabila kerajaan perpaduan ini telah pun dibentuk dan digagaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tidak nampak di mana terancamnya Islam. Tidak ada pun orang Islam di sekolah yang pakai skirt berseluar pendek, tak ada. Itu yang digambarkan dulu, tapi tidak pun berlaku sekarang. Jadi modal-modal yang menakutkan pengundi dalam PRU yang ke-15 dulu tidak boleh digunakan lagi pada PRN yang ada sekarang ini. Begitu juga dengan
Saya mengatakan bahawa Melayu akan terpinggir, ya. Jadi sekarang ini apabila kerajaan ini telah dibentuk dan kita telah lihat gabungan ataupun komposisi jamaah menteri di kalangan orang Melayu itu nampak menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan ini dalam keadaan landasan yang betul, meletakkan kedudukan Islam pada tempatnya dan menempatkan orang-orang Melayu dalam kedudukan yang sangat selesa dan mempunyai kredibiliti dan boleh memberikan keyakinan kepada masyarakat. Jadi sebab itu dia nak dapatkan balik ataupun nak kekalkan balik momentum Melayu itu. Sebab itulah dia akan cari jugalah, dia akan paut dengan mana-mana orang yang boleh dirasakan memberikan kelebihan pada mereka. Tapi peliklah sikit sebab dia pergi bersendirian, tidak pergi dengan Perikatan Nasional, dia hanya dengan pimpinan PAS saja. Mungkin dia orang akan tinggalkan bersatu ke, kita tak tahulah akan datang macam mana kan. Itu kita sangat menarik untuk kita lihat. Baik, okey. Jadi Prof, jadi YB, kalau dululah kita melihat langkah Sheraton ni bermula daripada 11 ahli parlimen dari PKR mengumumkan keluar parti dan bentuk blok bebas selain dengan keputusan bersatu untuk keluar daripada gabungan PH. Jadi bagaimana dengan perkiraan kali ini agak-agaknya? Silakan YB. Dulu kita lihat memang jelas kalau 11 orang ataupun MP dari keadilan keluar parti ataupun melompat dan bersama-sama dengan bersatu dan PAS pada masa itu, memang kita nampak jelas bilangan itu. Cuma sekarang ini kita tidak lihat bilangan itu sangat kredibel, kerana kalaupun mulanya disebut 10, kemudian sekarang disebut 17. Walaupun katakan ada 17 yang ingin bersama dengan PN, dia masih lagi tidak cukup. Sebab sekarang kita sudah ada 143 ataupun 145 bilangan MP yang bersama dengan kerajaan perpaduan. Kalau kita tolak dengan 17, kita masih ada bilangan yang cukup, majoriti yang mudah untuk kekalkan kerajaan ini. Jadi mereka kena mimpi lagi lah. Untuk nak dapatkan kena mimpi lagi untuk dapatkan bilangan yang cukup untuk bentuk kerajaan. Mungkin lepas ni, ya, itu keadaannya sekarang. Okey, Prof, kalaulah andai kata wujudnya langkah Sheraton 2.0 ini, walaupun secara kasarnya tak ada pun kiranya dalam kerajaan ni pun sebenarnya dah cukup kuat untuk Datuk Seri Anwar meneruskan pentadbirannya pada masa akan datang. Tapi andai kata wujudnya benda ni, adakah ia akan menggugat sebenarnya kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Silakan Prof. Ya, katakanlah wujud, tapi kita kena tahu bahawa keadaan Sheraton 1.0 dengan keadaan sekarang, senario politik adalah jauh berbeza. Paling utama adalah dulu tak ada akta anti lompat parti, sekarang ada. Jadi katakanlah betul kita ambil maksimum 15 ahli Barisan Nasional nak keluar Barisan Nasional, yang 15 ni kemungkinan kena bertanding lagi ataupun orang lain kena bertanding. Tak tentu mereka menang, dan kita lihat bahawa untuk Perikatan Nasional untuk mendapatkan paling minimum 112 kerusi parlimen, dia kena ada dua entiti besar memulakan langkah. Pertama, Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional tu semestinya 15 yang keluar Barisan Nasional akan kembali. Dan kedua, dia memerlukan bantuan GPS. Dan mengapakah GPS mahu dengan Perikatan Nasional? Katakanlah Perikatan Nasional mengatakan bahawa jika mereka dapat membentuk kerajaan persekutuan, ini 1, 2, 3, 4 akan diberikan kepada Sarawak umpamanya. Janji-janji itu mesti diberi. Jadi dikatakan perkara ini tak boleh heboh-heboh, kerana dihebohkan kerajaan Datuk Seri Anwar boleh buat counter offer katakan kepada GPS. Jadi hakikatnya adalah Haira dan YB adalah untuk Perikatan Nasional membentuk kerajaan persekutuan, Barisan Nasional mesti terlibat, itu pun separuh saja yang dikatakan akan pergi pada Perikatan Nasional, dan paling penting GS juga mesti terlibat. Jadi dia berbeza
dengan dikatakan Sheraton 1.0. Jadi bila Haila mengatakan kalau betul lah benda-benda ni berlaku, saya nak counter balik kepada Haila, sebenarnya sekali lagi saya katakan ini adalah perang sah bergerak saraf mereka menjelang pilihan raya negeri. Haila. Okey, baiklah. Jadi saya bertukar kepada YB. DAP yang mempunyai 40 ahli Dewan Rakyat, UMNO dia mempunyai 26 ahli Parlimen. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan sokongan kedua-dua parti untuk mengelakkan langkah Sheraton 2.0. Jadi apa pendapat YB berkenaan dengan hal ini? Silakan YB. Ya, DAP kita tahu mereka telah bersama dengan Pakatan Harapan ini sekian lama, sejak daripada 2018 apa nama ni, ketika mana kita menghadapi pilihan raya yang ke-14 dulu, dan sejak daripada itu hubungan di antara gabungan dalam Pakatan Harapan iaitu PKR, DAP dan juga Amanah amat kukuh dan sering mengadakan rundingan, perbincangan antara satu sama lain. Jadi dari segi sudut DAP itu pada saya tidak timbul dari segi kesetiaan mereka kepada Pakatan Harapan. Dari segi Barisan Nasional, mereka mesti fikirkan manakah yang lebih memberikan kelebihan pada mereka. Adakah mereka kekal dengan kerajaan perpaduan ini, ataupun mereka nak bersama dengan Perikatan Nasional, yang kedua-duanya adalah juga merupakan parti Melayu, iaitu PAS dan juga PBBM. Mereka kena bersaing di sana, dan dalam keadaan sekarang ini kita lihat PAS mempunyai kelebihan, ya, dan mereka bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kalau Barisan Nasional ingin bersama dengan perikatan, sudah tentu banyak aspek yang perlu mereka fikirkan dan teliti. Daripada pandangan saya adalah lebih baik Barisan Nasional untuk terus kekal dalam kerajaan perpaduan ini, dan kembalikan semula keyakinan masyarakat dan juga golongan ataupun pengundi Melayu kepada mereka yang agak banyak tergugat dalam PRU yang ke-15 yang lepas. Jadi dan dari segi sudut sokongan, kita lihat telah pun berkali-kali diulangi oleh Presiden UMNO dan juga Barisan Nasional sendiri untuk terus bersama dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya tidak rasa dari segi kepimpinan tertinggi dalam Barisan Nasional itu mereka akan mengubah pendirian ataupun pemikiran mereka dalam keadaan sekarang. Okey YB, saya terbaca satu komen yang mengatakan jujur ke gabungan PH dan BN ni. Jadi YB sendiri antara sebahagian daripada kerajaan, daripada Pakatan Harapan. Jadi adakah YB yakin dengan kepercayaan sesama parti komponen? Silakan YB. Saya terlibat dalam kepimpinan dalam Pakatan Harapan di Negeri Selangor, dan kita secara jujurnya dan ikhlas menjunjung kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat federal. Sebab itu di peringkat Selangor ini kita telah pun panjangkan dan kita extend semangat perpaduan di peringkat kerajaan persekutuan itu kepada kerajaan negeri Selangor. Sekarang ini adun-adun 5 orang daripada Barisan Nasional ataupun UMNO itu telah pun kita iktiraf mereka sebagai sebahagian daripada kerajaan negeri Selangor. Ini menunjukkan kejujuran dan keikhlasan kita untuk mengekalkan keharmonian dalam perpaduan itu, dan kita panjangkan ke Negeri Selangor. Dan alhamdulillah siri-siri rundingan dengan kepimpinan UMNO di Negeri Selangor ini telah pun kita adakan untuk menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang ini, dan kita lihat mereka pun
bersemangat untuk bersama-sama dengan kerajaan atau pergabungan perpaduan di Negeri Selangor ini untuk pastikan kita kekal dan kita boleh tangkis gelombang yang diwujudkan oleh Perikatan Nasional di Selangor. Jadi dari segi kejujuran, keikhlasan untuk bersama membina kerajaan perpaduan ini, sama ada di peringkat federal ataupun di Selangor, saya tidak ada keraguan daripada semangat itu. Jadi insyaAllah lah, yakin langkah Sheraton tak ada dalam kalangan kerajaan perpaduan. Yakin? Saya tidak nampak lah. Ya. Okey, baiklah. Seterusnya, saya tujukan kepada Prof. Tadi kalau kita lihat Tuanku Sultan Johor ada menitahkan bahawa walaupun sudah 6 bulan PRU diadakan, masih lagi ada gerakan cuba untuk menggagalkan kestabilan yang dibina. Jadi, bagaimana Prof melihat keadaan ni apabila seorang Sultan Melayu, seorang raja turut bimbang dengan situasi politik semasa? Silakan Prof. Ya, betul itu. Apabila dizahirkan oleh Baginda Sultan Johor itu, sebenarnya perasaan itu bukan hanya pada Baginda Sultan ataupun Sultan Raja-Raja Monarki yang lain, tetapi saya pasti rakyat biasa, rakyat marhen macam saya ni juga merasakan. Sebab kita dah melalui kesah Sheraton 1.0. Kerajaan tidak stabil, Tan Sri Bahidin tidak stabil, hinggakah kepada Datuk Seri Ismail Sabri pun tidak stabil kerana penuhan kerajaan itu putih daripada Sheraton 1.0. Jadi bagi saya, rakyat telah belajar daripada keperitan daripada langkah Sheraton 1.0 ditambah dengan pandemik pada ketika itu, betapa peritnya bila kerajaan tidak stabil, Perdana Menteri paksa menepis isu-isu dalaman sehingga ke isu yang asas untuk mentadbir negara terpaksa diketepikan ataupun tidak dapat diberi perhatian. Itu yang dinyatakan, dizahirkan oleh Baginda Sultan. Kita juga rakyat itu merasai, tak masalahnya Hala dan YB, kemungkinan orang politik tak rasa benda ni. Mereka melihat mereka melakukan ini mengikut lunas undang-undang. Betul, mengikut lunas undang-undang. Tapi hakikatnya adalah maukah rakyat melalui sekali lagi kesan-kesan Sheraton 1.0 2 tahun, 3 tahun itu, mana pentadbiran kerajaan persekutuan tidak stabil, tidak dapat memberikan perhatian sepenuhnya ketika pandemik. Saya pasti rakyat tidak mahu merasainya sekali lagi. Tapi masalahnya orang politik melihat ini hak mereka. Mereka lihat ada peluang untuk menemukan kerajaan, menukar kerajaan. Sebab itu mereka cuba mencuri peluang. Sebab itu saya katakan 15 ahli Barisan Nasional itu keluar daripada Barisan Nasional dan mereka bertanding semua. Tak ada halangan untuk mereka bertanding mempertahankan kerusi yang mereka lepaskan itu. Adakah rakyat akan menghukum mereka? Itu kita belum tahu kerana rakyat telah merasai peritannya. Dan bila dizahirkan oleh Baginda Sultan, itu maksudnya daripada bawah hingga ke atas telah merasai keperitannya. Maksudnya adalah Baginda Sultan makan kerajaan menjalankan tugasnya, mentadbir negara, dan pembangkang menjalankan tugasnya sebagai pembangkang. Balance. Itu yang mahu dilakukan, apa yang disaran oleh Baginda Sultan. Okay, jadi macam bagaimana YB pula melihat titah Sultan tu? Bagaimana dengan pandangan YB sendiri? Silakan YB. Ya, ini pun satu pandangan yang agak penting juga untuk bukan saja kita rakyat melihat, tetapi pemimpin politik juga harus melihat ini, kerana kita telah pun lalui peristiwa yang pahit ini, bertukar Perdana Menteri, bertukar kerajaan ya, dalam masa 3 tahun kita dah bertukar kerajaan dengan begitu banyak sekali, dan yang akhirnya yang akan yang memikul bebannya ialah rakyat. Jadi langkah pertama telah pun dilakukan oleh dulu Yang Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong untuk mewujudkan suasana yang
yang stabil dalam negara kita, iaitu dengan mencadangkan penubuhan kerajaan perpaduan. Itu satu langkah yang sangat bijak dan alhamdulillah telah dapat kita laksanakan. Sekarang ini Sultan Johor telah pun menitahkan perkara yang sama untuk pastikan bahawa kerajaan kita ini stabil, dan kita sudah tentu baginda melakukan ataupun menitahkan demikian kerana membayangkan bahawa pada tahun hadapan yang di-Pertuan Agong akan bertekad tangan, dan sudah tentu beliau bila dia mengambil alih tampuk tertinggi pemerintahan negara ini, dia inginkan satu keadaan yang stabil, yang harmoni, dan dapat mengembalikan negara kita dalam landasan yang betul. Jadi kepada pihak pembangkang, mereka harus juga melihat perkara ini dan tidak mengambil ringan dengan titah-titah Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong ataupun daripada Sultan negeri-negeri yang merupakan payung kepada negara kita, dan mereka mungkin melihat dari segi sudut yang lain, tidak memihak kepada mana-mana parti politik, tetapi melihat lebih kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Okey, baik. Terima kasih YB. Sebelum kita ingin mengulas lebih lanjut topik ini dengan lebih mendalam lagi, saya ingin mewar-warkan kepada anda para penonton di rumah, sempena pameran Harta Tanah Bumi Putra BIPEX 2023 yang berlangsung pada 27 dan 28 Mei ini, anda semua dijemput hadir bagi menyaksikan pelbagai pameran harta tanah dari 50 pemaju, dan mereka akan berkongsikan tips-tips pembelian rumah dan harta tanah yang bertempat di Dewan 3 Pusat Pameran Midweli MVEC Kuala Lumpur. Jadi kepada para penonton, kalau anda ingin membeli rumah, kepada anak muda yang ingin beli rumah pertama, kepada YB, kepada Prof yang ingin membeli aset-aset lagi, bolehlah datang ke Midweli untuk dapatkan perkongsian berkenaan dengan harta tanah, berkenaan dengan rumah-rumah. Okey, baiklah. Seterusnya, saya tujukan soalan ini kepada Prof. Trend semasa menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan semakin kehilangan sokongan Melayu, terutamanya menjelang pilihan raya di 6 buah negeri. Adakah ini boleh menjadi punca kepada langkah Sheraton 2.0? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Tapi sebelum tu saya menyampuk sedikit pasal pameran harta tanah ni. Silakan. Tak, menarik. Pameran harta tanah ni kita baru tahu semalam Bank Negara telah menaikkan OPR kepada 3%, dan dah pasti harga rumah akan menjadi lebih mahal kerana pinjaman akan menjadi lebih mahal. Tapi hakikatnya apa keputusan dasar monetary yang dibuat oleh Bank Negara itu kerajaan tak campur tangan. Sebab ramai yang katakan buat komplain ataupun buat aduan bahawa apalah kerajaan perpaduan ini tahu betapa peliknya peminjam-peminjam dan kenaikan kadar OPR. Tapi hakikatnya adalah dasar monetary kerajaan tak nak campur tangan. Tak bercampur tangan. Seboleh-bolehnya tak nak campur tangan dasar yang dibuat oleh Bank Negara. Dan juga hanya kerajaan boleh buat adalah das fiskal. Jadi ini yang dikatakan begitu banyak dikatakan kritikan terhadap OPR. Tapi hakikatnya adalah baru 4-5 jam lepas Bank Persekutuan Amerika Syarikat telah menaikkan OPR mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Negara ini adalah selari dengan dilakukan oleh bank-bank seluruh dunia. Dan masalah OPR bukan masalah unik kita. Ia berlaku di setiap negara. Jadi berbalik kepada sokongan Melayu, Haila, bila Presiden PAS kita bercakap tadi bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir tentang proklamasi Melayu ini, maka itu adalah tujuannya untuk menarik pengundi Melayu. Dan hakikatnya adalah sebenarnya bila kerajaan perpaduan dikatakan bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir yang bersama Putra sekarang, dan kita tahu Putra itu adalah satu parti yang ekstrim menjaga kepentingan Melayu, ia besar kemungkinan akan menakutkan penyokong-penyokong
Pakatan Harapan ataupun lebih spesifik lagi penyokong DAP, menyokong Pakatan Harapan selama ini. Katakanlah DPR 15, saya jangkakan 70 hingga 75% pengundi bukan Melayu menyokong Pakatan Harapan umpamanya. Tapi dengan keadaan terkini, dengan langkah Presiden PAS itu, besar kemungkinan 90-95% pengundi bukan Melayu akan menyokong Pakatan Harapan dalam pilihan negeri. Dan tanggungjawab untuk menarik pengundi Melayu ini tidak jatuh, bukannya menjadi tanggungjawab PKR, bukannya menjadi tanggungjawab amanah, tapi sebenarnya menjadi tanggungjawab UMNO untuk menarik pengundi-pengundi Melayu. Di dalam keadaan sekarang, UMNO lebih baik daripada semasa PR15. Dan UMNO, walaupun bersama-sama dengan DAP, dikatakan bergaduh ataupun berbalas pantun dengan DAP. Umpamanya Datuk Jazlan berbalas pantun dengan Aziz Bari DAP umpamanya. Jadi ini boleh memberi persepsi bahawa UMNO itu sebenarnya boleh diharap untuk menjaga kepentingan Melayu. UMNO ni sebenarnya boleh berdepan dengan DAP walaupun dalam kerajaan perpaduan yang sama. Jadi hakikatnya Ayla dan juga YB pada pendapat saya adalah tanggungjawab untuk menarik pengundi Melayu ini jatuh pada UMNO. Dan kemungkinan dengan dikatakan kritikan UMNO terhadap DAP itu, kemungkinan itu adalah strategi politik. Strategi untuk mempersepsi UMNO gagah dan boleh berdepan dengan DAP demi menarik pengundi Melayu. Ayla. Saya suka dengan quotes Prof. UMNO boleh diharap. Okey, jadi saya teruskan. Saya nak teruskan soalan ni dengan YB. Dengan adanya desas-desus langkah Sheraton 2.0, adakah sebenarnya benda ni memperlihatkan Akta Lompat Parti tidak relevan? Silakan YB. Saya tidak lihat begitu. Mereka yang terlibat dalam politik, apatah lagi MP yang telah pun dilantik ini, mereka cukup sedar tentang kedudukan akta itu. Tetapi pada pandangan saya memang ada sebahagian ataupun setengah pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan ini, memainkan sentimen kononnya wujud langkah Sheraton dan sebagainya untuk nak meraih sokongan. Sekali lagi saya 100% bersetuju dengan Prof. Tujuannya lebih kepada untuk nak meraih bukannya untuk realiti ataupun provokasi, tetapi lebih kepada nak meraih simpati ataupun sokongan daripada pengundi. Itu sebenarnya yang ingin dilakukan. Kerana Akta Lompat Parti ini, mereka juga perlu sedar kalau mereka mengosongkan jawatan sebagai ahli parlimen, dia juga terpaksa berhadapan dengan bukan saja dengan satu pilihan raya yang pilihan raya kecil yang terpaksa diadakan, tetapi dia juga nak kena pilih parti apa dia nak bertanding. Adakah mereka akan bertanding dengan Perikatan Nasional ke, atau nak bertanding dengan PAS, ataupun dengan parti apa, ataupun bebas. Jadi ini pun tidak semestinya boleh memberikan keyakinan kepada pengundi yang mungkin pada dalam pilihan raya ke-15 dulu ketika itu ada sentimen untuk nak, mungkin sentimen yang tidak berapa senang dengan sebahagian daripada kepimpinan UMNO ataupun yang termakan dengan dakwah Islam terancam, Melayu terpinggir. Tapi kali ini kalau mereka mengosongkan jawatan dan berlaku pilihan raya semula, tidak tentu lagi mereka boleh mendapat sokongan yang sama sebelum itu. Mereka yang sebelum ini mengundi Perikatan Nasional, sebahagiannya mungkin adalah pengundi atas pagar yang sebelum-sebelum ini memberikan sokongan kepada Barisan Nasional, tidak semestinya akan bersama dengan mereka. Jadi perkiraan ini saya anggap mereka akan teliti dengan terperinci, ya. Jadi bukan mudah untuk mengenepikan Akta
lompat parti itu dan dengan sewenang-wenangnya bertukar kem ataupun dengan tujuan untuk nak menukar kerajaan. Okey, jadi kalau kita dengar tadi Prof cakap langkah Sheraton ni hanya untuk perang saraf saja, hanya untuk memainkan sentimen perkauman saja. Untuk memainkan sentimen perkauman saja. Jadi, adakah Akta Lompat Parti ni cukup kuat untuk mengawal langkah-langkah Sheraton, langkah Barry Brown dan langkah-langkah lain? Silakan Prof. Ya, kalau kita lihat Akta Lompat Parti ini sebenarnya telah mengekang ada 10-15 ahli parlimen dalam UMNO itu daripada melompat parti kerana kalau mereka dikatakan keluar daripada Barisan Nasional, keluar daripada UMNO, automatik mereka akan kehilangan kerusi yang mereka miliki sekarang. Dan betul, mereka boleh tanding semula, tiada halangan itu dalam Akta Lompat Parti, tiada halangan. Tapi hakikat seperti yang dinyatakan oleh Baginda Sultan Johor itu bahawa perkara ini sepatutnya tak berlaku. Jadi mungkin pengundi-pengundi kawasan yang dimenangi oleh mereka yang melompat itu ataupun keluar parti itu akan dukung oleh pengundi-pengundi. Tapi bagi saya jikalau pilihan raya negeri akan datang, ianya berlaku sebelum berlakunya dikatakan penggijahan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan perpaduan kepada Perikatan Nasional, katakanlah semasa pilihan raya negeri, kerajaan perpaduan dapat mengekalkan tiga-tiga negeri ini, bukan saja dapat mengekalkan tiga-tiga negeri, tetapi tanggungjawab UMNO di Kelantan dan Terengganu umpamanya, kita akan dapat menembusi bertiga kerusi PAS. Tak terlalu banyak, 2-3 kerusi PAS saja. Jadi ini dikatakan boleh mematikan segala apa Sheraton. Sheraton 2.0, Sheraton 3.0, kerana walaupun yang mengundi itu hanyalah 6 negeri saja, tapi isyaratnya jelas bahawa rakyat mahukan kesinambungan supaya kerajaan lakukan kerjanya dan pembangkang melaksanakan tugasnya. Dan bagi saya untuk matikan terus langkah Sheraton apa poin sombong, Akta Lompat Parti masih tak cukup kerana ia boleh dibiarkan untuk ahli parlimen mengosongkan kursi masing-masing. Tapi bagi saya keputusan yang kuat, kata landslide victory kepada kerajaan perpaduan, itu termasuk Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, ianya akan mematikan segala langkah. Tetapi kalau sebaliknya berlaku, katakanlah status quo kekal, katakanlah Pakatan Harapan masih kekal dengan 3 negeri dan PAS masih kekal dengan 3 negeri dan tidak banyak kerusi dikatakan bersilih ganti, maka syarat 3.0, 4.0 akan berlaku sehinggalah dikatakan berlakunya pertukaran kerajaan. Jadi itu yang bagi saya lah rakyat biasa agak bimbang dengan keadaan politik. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat daripada pendapat Prof, pendapat YB, seolah-olah yakin dengan kekuatan kerajaan perpaduan sekarang kan. Jadi wajar ke sebenarnya kerajaan perpaduan ambil ringan dengan perang saraf langkah Sheraton ini dengan kepercayaan yang tinggi pada kekuatan SD dan Akta Lompat Parti? Silakan YB. Ya, kerajaan tak harus pandang ringan dengan situasi yang ada sekarang ini, mana harus tetap menganggapnya sebagai satu ancaman kerana perang saraf ataupun usaha untuk nak meraih simpati ataupun pengundi khususnya daripada kalangan orang Melayu ini memang sentiasa dilakukan. Sebab itu kita di peringkat perpaduan ini harus dan sedang membina kekuatan dan juga keyakinan bahawa gabungan perpaduan ini bukannya sekadar untuk mengekalkan kerajaan di peringkat persekutuan, tetapi juga untuk nak mengekalkan 3 negeri yang di bawah Pakatan Harapan sekarang ini, dan dalam masa yang sama kita nak sedang berusaha untuk mengambil alih ataupun mewujudkan kedudukan yang kuat di negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS ataupun Perikatan Nasional sekarang ini, Kedah,
Kelantan dan juga di Terengganu. Sebab itu kerjasama yang mantap harus sedang dilakukan di kalangan pemimpin dan aktivis perpaduan, dan pada 14 Mei nanti kita akan adakan satu himpunan perdana di kalangan pimpinan, semua pimpinan perpaduan dan juga aktivis parti untuk mengorak langkah ke arah menghadapi PRN negeri yang akan datang. Jadi memang kita tidak ambil mudah perkara tersebut, dan usaha dan rencana sedang dilakukan untuk pastikan bahawa sama ada langkah syarikat ke ataupun apa juga usaha yang sedang dilakukan oleh pihak pembangkang untuk nak menimbulkan keraguan tentang kesepaduan di kalangan kerajaan perpaduan ini dapat kita tangani dengan baik, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi masa agak mencemburi kita. Jadi sebelum kita berpisah, saya ingin kedua panel untuk menggulung perbincangan kita pada kali ini, pada malam ini. Jadi saya mulakan dengan YB Azli terlebih dahulu. Silakan YB. Pada saya, daripada pihak pembangkang, Perikatan Nasional sama ada PAS ataupun Bersatu ataupun Tun Dr. Mahathir sendiri, dan usaha untuk nak menimbulkan keraguan di atas kewujudan kerajaan perpaduan ini, lebih baiklah mereka berada dalam mengambil posisi yang ada sekarang ini, iaitu menjadi pembangkang yang berwibawa, memberikan kritikan yang membina dan juga bersama-sama untuk nak pulihkan kestabilan dan juga ekonomi negara sekarang ini sesuai dengan posisi mereka sebagai di pihak pembangkang. Jadi itu yang lebih baik, dan apabila bertembung dalam pilihan raya, maka itu medan sebenarnya untuk nak menguji keyakinan dan juga sokongan ataupun mandat yang akan diberikan oleh rakyat daripada terus-menerus menimbulkan keraguan ini yang akhirnya hanya akan merugikan negara kita ini, menimbulkan keraguan kepada pelabur daripada luar, dan menimbulkan keresahan di kalangan rakyat yang memang sudah sedia terkesan dan juga terbeban dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang. Kita baru mula nak pulih daripada krisis ekonomi disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraine. Jadi lebih baik kita mengambil sikap untuk membina negara kita ini dan mengambil posisi masing-masing. Dan dalam hal yang sama, bila sampai kepada tempoh yang cukup untuk memberikan mandat kepada rakyat, maka kita gunakan peluang itu sebenarnya untuk memulihkan sokongan atau keyakinan rakyat kepada mana-mana parti yang mereka akan dokongi untuk memimpin negara. Itu pada pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih YB Azli. Seterusnya, saya serahkan kepada Prof. Azmi untuk menggulung diskusi kita pada malam ini. Silakan, Prof. Terima kasih, Haila. Saya nak menggulung, nak menjawab soalan Haila kepada YB tadi. Apa dia? Yang nombor 10 tadi. Perpaduan, kerajaan perpaduan perlu mengambil berat ataupun mengambil ringan. Bagi saya memang tak boleh mengambil ringan. Walaupun saya katakan ini hanyalah perang saraf, berat saraf, tapi dia mengganggu pentadbiran negara, Haila dan juga YB. Tapi isunya adalah memang betul nak tunggu pilihan negeri tamatkan perkara ini memang lambat lagi. Bulan Jun, sebulan 2 bulan lagi. Tapi ialah entiti parti komponen dalam kerajaan perpaduan itu janganlah tembak diri sendiri. Janganlah tembak kaki sendiri untuk memberi senjata kepada pembangkang polis. Saya bagi contoh. Bila Nur Bezlan, katakan Datuk Nur Bezlan berbalas pantun dengan Aziz Bari umpamanya tentang dikatakan undi Melayu, UMNO tak boleh tarik undi Melayu, saya rasa itu bukan tembak diri sendiri. Itu strategi politik untuk menguatkan UMNO. Sebab UMNO berbalas pantun dengan DAP. Tak ada masalah. Tapi bila orang coming daripada DAP mengatakan
mempersiapkan Khairi Jamaluddin ataupun Syahril Hamdan boleh menyertai DAP kerana kedua-duanya ada tokoh untuk menjadi Perdana Menteri, itu adalah tembak diri sendiri untuk melemahkan UMNO. Tidak sebaik Setiausaha Agung DAP Anthony Loh mengatakan itu hanyalah pendapat peribadi Ong Kiam. Sepatutnya Anthony Loh lebih selangkah lagi. Itu bukan hasrat DAP. Jadi hakikatnya lah jangan kita tembak diri sendiri. Bila saya kata kita tu maksudnya adalah komponen parti dalam kerajaan perpaduan itu. Sebab bila tembak diri sendiri menyusahkan satu lagi nanti ianya memberi senjata kepada pihak yang mengganggu gugat. Jadi dalam hal ini saya ingin petik apa yang perkatakan oleh Timbalan Presiden UMNO Tok Mak Hassan yang mengatakan jangan acah-acah pada mereka yang tidak akut. Jadi itu saya katakan sebaik-baiknya jawapan kepada mereka yang ingin tidak menstabilkan kerajaan perpaduan. Haila. Okey, baiklah. Terima kasih, Prof.